أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله أرسله الله تعالى رحمة للعالمين. نشهد أنه صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فجزاه الله خير ما جزى نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير، ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. Kita sambung pada pengajian kitab hadis berkaitan dengan ataupun yang bertajukkan kitab Fadail Al-A'mal yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafiz Abu Abdullah Muhammad Diyauddin Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Maka kita telah pun berhenti pada sesi yang lalu pada hadis yang ke-38. Pada hadis yang ke-38. Jadi hari ini pada malam ini sesi yang ke-6. Kita akan mulakan berkaitan dengan bermula dengan hadis yang ke-39 yang bertajukkan Fadlu At-Ta'min, kelebihan mengucapkan amin, yakni amin di dalam solat khususnya. Pertama sekali saya minta maaf kalau suara kurang jelas sebab tak dapat nak pakai mikrofon yang sepatutnya lah. Jadi saya guna yang betul-betul yang phone punya. Jadi harap suara boleh dengar dengan jelas. Jadi hadis yang ke-39, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kejap. Kenapa dia tukar background gambar Saya letak kitab tadi. Harap dia tak tukar gambar pelik-pelik lah kat belakang. Baik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: "Idza ammana al-imamu fa'amminu fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'min al-malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sekiranya imam mengucapkan amin, maka kalian sebutlah juga amin. Sebagaimana yang kita biasa buatlah ya. Imam biasanya sebut selepas pada habis al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Jadi kita mengucapkan selepas daripada imam tu bersama dengan imam amin. Jadi dekat sini ada satu faedah tambahan yang mana bahawa malaikat ada bersama dengan jemaah yang solat di masjid. Biasanya kita dengar malaikat ada bersama di dalam majlis ilmu, tapi kefahaman lain daripada hadis ini adalah yang kita boleh ambil faedahnya antaranya adalah bahawa malaikat pun berada pada ketika umat Islam sedang menunaikan solat secara berjemaah di masjid. Jadi ini satu faedah yang penting. Jadi faedah yang kedua pula adalah bahawa malaikat juga mengucapkan amin. Malaikat juga mengucapkan amin. Itu faedah yang kedua.
Faedah yang ketiganya adalah barang siapa yang mana aminnya itu selari. Yang ni orang kata ni bacaan disebut amin, sama dengan ucapan malaikat amin juga. Yang ni pada waktu yang sama, apa kelebihan dia? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Diampunkan baginya dosa yang terdahulu. Jadi tidak kecil juga lah ganjaran bagi orang yang mengucapkan amin ketika solat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis yang ke-40, kelebihan bertahmid, kelebihan mengucapkan alhamdulillah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza qala al-imamu sami'a Allahu liman hamidah." Allah Ta'ala sami'a Allahu liman hamidah, faqulu Allahumma rabbana lakal hamd. Fa innahu man wafaqa qawluhu qawla al-malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi ini hadis yang lain berkaitan dengan tadi kalau sama baca amin. Ini kalau sama dia menyebutkan alhamdulillah ataupun mengucapkan pujian kepada Allah Ta'ala di dalam solat. Dia sama dengan selari ucapan dia dengan ucapan malaikat, maka diampunkan baginya dosa yang terdahulu juga. Jadi di sini Nabi SAW pernah bersabda, "Idza qala al-imam sami'a Allahu liman hamidah." Sekiranya imam mengucapkan sami'a Allahu liman hamidah, maka kalian ucapkanlah Allahumma rabbana lakal hamd. Jadi ada beberapa lafaz pada ucapan tahmid. Di sini Allahumma rabbana lakal hamd, seperti mana dalam hadis yang kita baca ni, boleh baca juga rabbana walakal hamd, Allahumma rabbana walakal hamd. Boleh, tidak ada masalah. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga Muslim. Fadlu as-salawatil khams, kelebihan solat 5 waktu. Hadis yang ke-41. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahawa Abi Hurairah pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ara'aitum law anna nahran bibabi ahadikum yaghtasilu fihi kulla yawmin khamsan, ma taqulu dhalika yubqi min daranihi? Qalu la yubqi min daranihi shay'a. Qala فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا." رواه البخاري ومسلم. Jadi Nabi SAW pernah bersabda, Nabi pernah bertanya kepada para sahabat, "Ara'aitum," cuba kamu bayangkan, sekiranya ada sungai di hadapan rumah kalian, yang berdekatan dengan kalian, kemudian daripada sungai itu kalian mandi setiap hari, ataupun setiap hari 5 kali mandian. Sebab apa? Sebab sungai dekat depan rumah je kan, dengan sungai yang jernih kan. Jadi Nabi tanya, kalaulah sungai jernih yang orang kata ni yang sedap, yang selesa untuk dimandi, yang kata ni yang menyegarkan, apakah kalian akan buat? Adakah kalian biarkan je, ataupun kalian akan mandi, ataupun bagaimana kalau kalian mandi 5 kali sehari daripada sungai tersebut? Apa pendapat kalian tentang kotoran pada badan? Dia Nabi tanya. Jadi para sahabat jawab, tidak ada lagi yang kekal daripada kotoran. Sebab dah 5 kali mandi sehari. Biasanya kita sekali 2 kali lah ya. Biasanya macam itulah waktu pagi, kalau kita ni bekerja sebelum pergi kerja, ataupun sebaiknya orang Islam ni dia bangun, kalau dia bangun awal, dia bangun untuk qiyam. Jadi sebelum subuh tu dia bangun, dia mandi dulu. Dia persiapkan diri, dia mandi, dalam keadaan segar tu dia solat qiyam, tahajud kurang-kurangnya 2 rakaat. Kalau belum solat witir, kemudian tunggu untuk solat, tunggu untuk azan. Jadi dia segar untuk solat subuh. Biasanya kita solat subuh dalam keadaan usung lagi, dengan kotor, tak orang kata ni, dengan tak nak bersih lagi, ada lagi bau liur basi dan sebagainya. Tapi orang yang beriman, yang orang Islam ni sepatutnya dia bangun tu dia terus mandi segar. Jadi persiapan dia mandi, basuh badan dan sebagainya adalah untuk persiapan solat.
Kalau bukan, kita kena berbeza dengan kebanyakan orang yang mana dia segar, dia mandi tu waktu bila? Selepas daripada subuh. Subuh dia pergi dalam keadaan tak berapa nak bersih badan, tapi dia pergi mandi semua segar untuk pergi kerja. Dia terbalik, dia kurang patut. Jadi sepatutnya umat Islam dia segar, dia mandi tu pada awal dia bangun. Kalau dia bangun pukul 5, dia terus mandi. Lepas tu dia terus solat 2 rakaat tahajud sekurang-kurangnya, witir, kemudian tunggu untuk subuh. Lepas subuh tu boleh ready terus untuk pergi kerja. Jadi Nabi SAW tanya, apa yang akan berlaku kalau orang ni mandi sehingga 5 kali sehari? Adakah akan ada lagi kotoran pada badannya? Maka jawab para sahabat, la yubqi min daranihi syai'a. Tidak ada lagi kotoran yang akan lekat pada tubuh badannya. Qal fadzalika mathalus salatil khas. Begitulah keadaan solat 5 waktu. Yamhullahu bihinnal khataya. Allah Taala membersihkan dengan solat fardu itu tadi segala dosa-dosa kecil yang dilakukan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis yang ke-42 daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu juga, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ila al-jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun ma bainahunna idza jtunibatil kaba'ir. Rawahu Muslim. Nabi SAW pernah bersabda, antara solat 5 waktu, yakni antara subuh dan juga zuhur, antara zuhur dan juga asar, antara asar dan juga maghrib, antara maghrib dan juga isyak dan juga subuh. Apa yang akan berlaku? Mukaffirat, yakni setiap daripada itu menyucikan dosa. Al-jum'atu ila al-jum'ah, antara Jumaat dengan Jumaat. Jadi setiap hari kita ada penyucian. Lepas tu setiap minggu kita ada penyucian oleh Allah Ta'ala. Wa Ramadhan ila Ramadhan, antara Ramadhan dan juga Ramadhan yang lain juga penyucian. Macam mana nak ubah balik? Tak lepas dah pula. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Daripada Ramadan ila Ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza ijtanibatil kaba'ir. Ramadan, antara Ramadan dan juga Ramadan menyucikan dosa. Sekiranya orang yang buat perkara ini menjauhi diri daripada dosa besar. Hadis yang ke-43, an Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, daripada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu katanya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata ataupun bersabda, man tawadda'a lis-salah fa asbagha al-wudu'a thumma masha ila as-salati al-maktubati فصلاها مع الجماعة أو في المسجد غفر الله له ذنوبه. Barang siapa yang berwuduk untuk solat, kemudian dia menyempurnakan wuduk tersebut. Dia bukan hanya sekadar lepas batuk di tangga saja berwuduknya, tapi dia menyempurnakan wuduk tadi. Bagaimana menyempurnakan? Macam kita dah sebut sebelum ni, dia mengelakkan perkara-perkara yang makruh ketika berwuduk. Antaranya banyak bercakap ketika berwuduk, ataupun tidak memandang ke arah kiblat. Lepas tu bila berwuduk membazir. Jadi perkara-perkara tersebut akan merosakkan atau mengurangkan kesempurnaan wuduk. Thumma masya ila salah, kemudian dia berjalan untuk pergi solat fardu, ila salatil maktubah. Fasallaha ma'al jamaah, kemudian dia solat pula secara berjemaah. Berjemaah au fil masjid. Jadi hadis ini au fil masjid, ataupun dia solat di masjid. Dia menunjukkan bahawa solat jemaah itu walaupun bukan di masjid, masih lagi dianggap solat berjemaah. Ghafarallahu lahu dzunubahu, Allah Ta'ala mengampunkan dosa baginya. Hadis yang ke-44, waqal, yakni Uthman bin Affan
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man atamma al-wudu'a kama amarahu Allah fas-salawatul maktubatu kaffaratul lima bainahun. Barang siapa yang menyempurnakan wuduknya seperti mana yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fas-salawatul maktubatu kaffaratul lima bainahun, maka selawat maka solat fardu 5 waktu itu adalah merupakan penyuci bagi dosa-dosa. Akhrajahuma Muslimun wa qad akhraj al-Bukhari al-akhir bil ma'na. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim. Hadis yang ke-45, an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutubu fi hajjatil wada' فقال اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. Jadi Nabi SAW pernah bersabda pada ketika Hajjatul Wada', pada haji yang terakhir Nabi SAW bersama para sahabat, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wasallu khamsakum, dan jagalah solat 5 waktu kalian, wasumu syahrakum, dan janganlah lupa akan puasa Ramadan, wa addu zakata amwalikum, dan tunailah zakat harta kalian, wa ati'u dha amrikum, dan taatlah kepada mereka yang mempunyai arahan, yakni waliul amr, orang yang mempunyai arahan lah, orang yang berada di atas kita. Tadkhulu jannata rabbikum, maka kesannya ataupun hasilnya ataupun ganjarannya kalian masuk syurga Tuhan kalian. Rawahu Tirmizi wa qala hadithun hasanun sahih. Hadis yang ke-46 berkaitan dengan fadlu yaumil jumu'ati wa fadlu rawahi wa dhikru sa'ati allati fiha, kelebihan hari Jumaat, kemudian kelebihan pergi pada hari Jumaat tersebut, pergi masjid, dan menyelarikan waktu-waktu yang afdal pada hari Jumaat. Apa dia? Hadis yang ke-46 daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul Jumaat, hari yang terbaik, yang mana orang kata ni terbitnya matahari, yakni hari yang terbaik dalam seminggu tu yang mana terbitnya matahari, hari yang terbaik adalah hari Jumaat. Fihi khuliqa Adam, pada hari Jumaat diciptakan Adam. Wa fihi udkhilal jannah, dan pada hari Jumaat Adam dimasukkan ke dalam syurga. Wa fihi ukhrija minha, pada hari Jumaat juga Nabi Allah Adam dikeluarkan daripada syurga. Wala taqumus sa'atu illa fi yaumil jumu'ah, dan hari kiamat tidak akan berlaku melainkan pada hari Jumaat. Hadis riwayat Muslim. Hadis yang ke-47, an Aus bin Aus radhiyallahu anhu, daripada Aus bin Aus radhiyallahu anhu, katanya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inna min afdali ayyamikum yaumal jumu'ah, sesungguhnya antara hari yang paling afdal bagi kalian adalah hari Jumaat. Fihi khuliqa Adam, padanya diciptakan Adam. Wa fihi qubid, dan pada hari tersebut Sayyidina Adam, Nabi Allah Taala Adam dicabut nyawanya. Wa fihi nafkhah wa fihi as-sa'qah, dan padanya tiupan sangkakala pertama dan tiupan sangkakala kedua. Tiupan sangkakala pertama yang mematikan, tiupan sangkakala yang kedua yang menghidupkan. Fa'akthiru alayya minas salati fihi, maka perbanyakkanlah akan selawat kalian ke atasku pada hari Jumaat tersebut. Fa inna salatakum ma'rudatun alai, kerana selawat yang kalian bacakan, ucapkan setiap pada hari Jumaat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Isra salawat Ibrahimiyah ke, ataupun simple salawat Allahumma salli ala Muhammad wa alihi wasallim ke, contohnya, ma'rudatun alai, dibentangkan kepada aku walaupun aku berada di kubur. Qal, maka yang berkata ini iaitu Aus bin Aus, sahabat Nabi SAW, berkata kepada Nabi, berkata, qalu,
Sahabat Nabi bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa tu'radu salatuna 'alaika wa qad arimta?" Bagaimana dibentangkan selawat kami kepada kamu wahai Rasulullah, sedangkan kamu wahai Rasulullah telah pun arimta, yakni kamu telah pun berada di dalam kubur, yakni kamu telah pun wafat, dah tidak bersama dengan kami. Macam mana selawat, macam mana kamu yang sudah meninggal dibentangkan selawat kepada kamu? Qal, Nabi SAW bersabda, yaqulun apa ni faqala, maka Rasulullah SAW bersabda, inna Allah azza wa jal harrama 'alal ardi ajsad al-anbiya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan ke atas bumi untuk memakan jasad para nabi. Jadi nabi, para anbiya ni sekiranya sekiranya lah kita gali balik kubur, kita buka balik, maka jasad mereka akan berada dalam keadaan yang sempurna. Namun sehingga kini tidak ada yang dapat melihat dengan betapa Allah Taala menjaga jasad para nabi ini daripada sejak zaman Nabi Adam AS sampai Nabi Muhammad SAW. Tidak ada kita jumpa jasad ataupun jenazah para anbiya walaupun seorang. Jadi Allah Taala jaga. Walaupun banyaklah kisah-kisah yang berlaku, ada orang nak gali, nak curi mayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tubuh badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun banyak usaha macam tu tapi tidak berjaya. Allah Taala jaga. Wa qala ba'duhum an ta'kula ajsadna. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga Nasa'i dan juga Ibnu Majah. Hadis yang ke-48, an Salman Al-Farisi, daripada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man taghassala yaumal jumu'ah, barang siapa yang mandi pada hari Jumaat. Dan ini dengan niat untuk mandi sunat Jumaat lah, bukan dengan mandi saja, tapi dengan niat untuk mandi solat Jumaat. Wa tatahhara bimastata'a min tuhrin, dan dia menyucikan diri dengan sebaik-baik cucian yang dia mampu. Jadi bila sebut cuci ni, dia bukan hanya semata-mata mandi bersabun, tapi maksudnya dia ketip kuku, dia cukur misai, dia potong bulu ari-ari, dia orang kata dia buat dengan sekemas yang mungkin pada badan dia pada hari Jumaat tersebut. Thumma iddahana aw massa min tibin, kemudian dipakai wangi-wangian. Thumma raha falam yufarriq baina ithnaini. Ini sangat penting, subhanallah. Kemudian dia berjalan, dia pergi ke masjid untuk ready untuk Jumaat. Ini poin yang sangat penting, yang mungkin jarang yang ditekankan. Falam yufarriq baina ithnain, dia tidak memecah belahkan antara dua. Bermaksud dia tak biasa kan kita buat, kalau kita ke masjid, kita melintas orang. Bila kita nak melintas, apa kita buat? Kita potong, kita tolak badan, tolak badan belah kanan, tolak badan orang yang ada belah kiri, kemudian kita melangkah. Jadi benda macam tu tidak diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sallama kutiba lahu, kemudian dia solat. Thumma idza kharaja al-imamu ansata. Kat sini wasalla ma kutiba lahu, membawa dalil bahawa orang yang pergi hari Jumaat, dia solat 2 rakaat. Dia biasanya dia akan sampai dia masuk, dia solat tahiyatul masjid dulu. Tapi berdasarkan hadis ini menunjukkan keharusan untuk solat seberapa banyak mungkin sehinggalah imam, yakni khatib keluar. Untuk khatib dia dah nak ready untuk khutbah, barulah dia stop untuk solat. Thumma idza kharaja al-imam ansata, kemudian bila untuk khatib atau untuk imam dah keluar, maka dia pun senyap. Ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ati al-ukhra, maka diampunkan baginya antara Jumaat yang ini dan juga Jumaat yang kemudiannya. Jadi untuk dapatkan, tengok macam hadis yang awal tadi sebelum ni umum berkaitan dengan al-jum'atu ila al-jum'ati, antara Jumaat dengan Jumaat. Tapi hadis ini menghuraikan sedikit. Bukan hanya semata-mata antara sebabkan kita solat Jumaat hari ini dengan antara solat Jumaat pada minggu depan terus jadi mukaffirat, terus jadi penyucian kepada dosa. Tidak. Dia ada syarat dia.
Jadi Jumaat yang dipersiapkan tu mesti sempurna. Macam yang saya sebut tadi, pertama sekali dia menyucikan, dia mandi, kemudian dia cuci diri dia sebersih-bersihnya, kemudian dia memakai wangian, kemudian dia pergi, dia berjalan ke masjid, kemudian dia tidak memisahkan antara dua orang, yang dia tidak melangkah orang yang telah berada di dalam masjid. Kemudian dia solat apa yang boleh, yakni tahiyatul masjid, kemudian dia solat sunat sebanyak mungkin sehinggalah imam keluar. Kemudian bila imam keluar dia senyap. Kat sini ada 7 poin sebelum boleh dapat pengampunan dosa antara Jumaat dengan Jumaat yang lain. Sini perkara yang sangat penting untuk tahu. Tadi kita dah tahu Jumaat dengan Jumaat, antara Jumaat dengan Jumaat secara umumnya diampunkan dosa. Tapi ada syaratnya. So hadis ini menguraikan ada 7 poin yang perlu dilakukan oleh seorang individu Muslim itu untuk dia mendapat pengampunan dosa, penyucian antara Jumaat dengan Jumaat. Hadis yang ke-49 daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi SAW pernah bersabda, man igtasala yaumal jum'ah, barang siapa yang mandi pada hari Jumaat, ghuslal janabah, mandian seumpama dia mandi junub. Yang ni dia mandi betul-betul, dia orang kata ni, dia cuci rambut betul-betul, dia ratakan air ke seluruh badan, dia bersihkan betul badan. Ini mandi yang betul, bukan hanya sekadar mandi apa istilah dia, saya lupa lah pula. Tapi mandi yang tak berapa nak basah tu, dia kalau mandi kolah tu dia ambil air tu, dia cuah macam tu je kan, tak berapa nak bersih pun badan. Tak, kat sini Nabi sebut ghuslal janabah, mandi macam mandi junub. Yang ni orang bila dia nak mandi junub, dia mandi main-main ke? Tak, dia takut orang kata hadas besar tu tak terangkat. Bila hadas besar tak terangkat, dia solat fardu lepas tu tak dikira, dia puasa ke tak dikira. Jadi masalah, betul tak? Thumma raha, kemudian dia berjalan, dia pergi menuju ke masjid, faka'annama qarraba badana, ya seumpama dia telah pun berkorban seekor badana unta, seekor unta. Wa man raha fi as-sa'ati ats-tsaniyah, yang ni tadi siapa yang pergi pada waktu yang pertama. Wa man raha fi as-sa'ati ats-tsaniyah, siapa yang pergi pada waktu yang kedua, fa ka'annama qarraba baqarah, seumpama dia berkorban seekor lembu. Wa man raha fi as-sa'ati ats-tsalitsah, barang siapa yang pergi ke masjid pada waktu yang ketiga, fa ka'annama qarraba kabshan aqran, seumpama dia berkorban dengan kambing biri-biri yang ada tanduk. Itu jenis kambing yang badan besar, kambing gurun, yang besar-besar tu kan. Wa man raha fi sa'ati ar-rabi'ah, barang siapa yang pergi ke masjid hari Jumaat pada waktu yang keempat, fa ka'annama qarraba dajajatan, seumpama dia berkorban dengan seekor ayam. Amar raha fi sa'atil khamisah fa ka'annama qarraba baydatan, barang siapa yang pergi pada jam yang kelima, maka seumpama dia telah pun menyembelih seekor berkorban dengan sebiji telur. Fa idza kharaja al-imamu hadaratil malaikatu yastami'una adh-dhikra, apabila imam keluar, maka malaikat yang hadir itu akan fokus mendengar az-zikr, yakni khutbah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis yang ke-50 daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, katanya bahawa Nabi SAW pernah bersabda, man tawadda'a fa ahsana al-wudu'a, barang siapa yang berwuduk, fa ahsana al-wudu'a, dan dia menyempurnakan wuduknya, thumma ata ila al-jum'ati, kemudian dia pergi untuk salat Jumaat. Kita start azan kejap. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة الشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. Kalau ada nak keluar dulu boleh berhenti dulu untuk solat. Sebab saya dekat Ma'had ni pelajar dia solat pada jam 9. Jadi saya akan tadi pun kita mula 8.10, jadi dalam 4 minit lagi insya-Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Masih lagi hadis yang ke-51. Sekejap. Hadis yang ke-50. Man tawaddaa, barang siapa yang berwuduk, sabda Nabi SAW, fa ahsana al-wudu'a, kemudian dia menyempurnakan wuduknya, thumma ata ila al-jum'ati, kemudian dia pergi untuk solat fardu jemaah, fastama'a, kemudian dia fokus dan dengar betul-betul, wa ansata, dan dia senyap, dia diam, dia tak bercakap ketika khutbah, ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ah, jadi diampunkan baginya antara Jumaat itu dan Jumaat yang lain. Wa ziyadatu 3 ayyamin, dan juga ditambah dengan 3 hari. Bukan sahaja antara Jumaat dengan Jumaat, tambah lagi bonus 3 hari. Bagi yang melakukan pertama sekali tadi di ihsanul wuduk, dia wuduk dengan sempurna, kemudian dia pergi untuk solat Jumaat, kemudian dia dengar istima' ini, dia dengar betul-betul, dia fokus, wa ansata, dan dia senyap. Ada empat syarat. Dapat pengampunan antara Jumaat dengan Jumaat yang lain, ditambah bonus 3 hari. Jadi kalau 7 dia 10 hari. Wa man massa al-hasa faqad lagha, rawah Muslim. Barang siapa, subhanallah, wa man massa al-hasa, barang siapa yang pegang batu-batuan, maksudnya dia main, dia buat benda lain, dia biasa apa yang kita hadis yang dibacakan, wa man qala li sahibihi ansit faqad lagha, itu hadis yang ma'ruf. Barang siapa yang kata kepada sahabatnya ansit, maksudnya senyap. Kawan dia contoh dia bercakap, dia cakap senyaplah engkau, dia suruh kawan dia senyap tu dengan dia berkata-kata juga, dia berkata-kata. Kalau dia bagi isyarat tak apa, tapi dia bercakap senyaplah engkau ansit. Jadi dia pun telah hilang pahala Jumaat dia. Bukan itu sahaja, hadis Nabi yang ini pun menceritakan
menceritakan bahawa orang yang hilang fokus dia, contohnya apa? Masal hasa, dia pegang batu. Dia dekat tempat dia duduk tu ada batu-batu dan dia main-main. Dia ambil batu-batu tersebut, dia guling-guling ataupun dia duduk main-main kat tangan dia. Dia tak fokus kepada khutbah yang disampaikan oleh khatib. Faqad lagha, pun juga telah hilang habis pahala Jumaatnya. Subhanallah. Rawahu Muslim. Hadis yang ke-51 an Aus bin Aus Al-Thaqafi, daripada Aus bin Aus Al-Thaqafi radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sabdanya, man ghassala waghtasala wa ghada wa btakara wa dana min al-imami. Subhanallah. Benar. Okey, saya baca sedikit huraian daripada ulama tadi untuk berkaitan makna hadis ni. Okey, man ghassala, barang siapa, okey, man ghassala waghtasal wa ghada wa btakar wa dana min al-imam wa lam yalghu kana lahu bi kulli khutwatin amalu sanatin siyamuha wa qiyamuha. Masya-Allah. Wa fi riwayatin wa masya wa lam yarkab, rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa Tirmizi, qala hadithun hasan. Ganjaran ni besar ni, subhanallah. Mungkin saya akan buat satu VTT khusus berkaitan dengan hadis ini untuk menceritakan kelebihan solat Jumaat yang jarang-jarang sangat kita dengar. Okey, hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man ghassala waghtasal, barang siapa yang menyucikan dan dia suci. Yang ni kat sini wallahu alam ada ulama menerangkan maksud ghassala yang pertama, yakni dia melakukan persetubuhan dengan isteri dia, jadi dia terpaksa mandi junub, betul tak? Jadi dia mandi bersama dengan isteri dia, ghassala, dia mandikan isteri dia, waghtasal, dan kemudian dia pula mandi untuk diri dia, wa ghada wa btakar, kemudian dia pergi awal ke masjid, wa btakar, dan juga dan dia dapat kata ni dia dapat duduk awal dekat masjid. Maksudnya dia tak datang lewat, orang dah azan semua kan. Wadana minal imam, bila dia dah pergi awal, dia duduk dekat pula dengan imam. Walam yalghu, dan dia tidak batal dia punya Jumaat dia. Dengan apa tadi? Dengan dia bercakap ataupun dia bermain-main ketika dalam khutbah, dia tak fokus. Jadi apa dia punya ganjaran dia? Kana lahu bi kulli khutwatin amalu sanatin, setiap daripada langkah dia pergi ke masjid, setiap daripada langkah dia pergi ke masjid, amalu sanah, dia dapat amalan seumpama orang melakukan amalan setahun, siyamuha wa qiyamuha. Siapa daripada kita yang mampu untuk melakukan amalan tanpa henti selama 1 tahun? Siapa daripada kita mampu untuk melakukan amalan puasa dan juga qiyam tanpa henti? Maksudnya setiap hari 365 hari tu dia puasa, 365 hari tu dia takfil qiyam. Siapa mampu? Mungkin daripada kalangan hamba Allah terpilih, ulama ke dan sebagainya, mungkin ada. Tapi kalau kita cakap tentang umum, saya mengaku saya pun subhanallah takkan mampu. 365 hari dia dapat ganjaran setiap daripada langkah. Kena faham ni, setiap daripada langkah. Bukan dia pergi awal tu, satu Jumaat tu dia dapat amalan, tak. Setiap daripada langkah dia berjalan daripada rumah dia
ke masjid, setiap langkah dia dapat amalan ganjaran seumpama 365 hari dia puasa, seumpama 365 hari dia qiyam. Alamak, kalkulator saya. Kita buat kiraan sikit boleh tak? Kita buat kiraan sikit. Alamak, saya punya. Okey, kita buat kiraan sikit. 365 untuk satu langkah ini puasa sahaja. Kali dengan 100 langkah. 36,500. 36,500 hari seumpama dia puasa. Berapa tahun tu? Kalau bahagi dengan 12, 3,000. Betul ke saya kira ni? Seumpama 3,000 tahun dia puasa tak berhenti. Itu baru bab puasa. Ini kita cerita 100 langkah sahaja. Seumpama 3,000 tahun dia puasa non-stop setiap hari. 3,000 tahun usia kita sampai ke? Tak sampai 3,000 tahun. Itu baru puasa. Belum qiyam. Belum qiyam lagi. Belum qiyamul lail. Dia dapat 2 pahala ni. Setiap daripada langkah. Ini hadis hasan. Hadis pangkat hasan, yang ni hadis yang sahih. Diriwayatkan oleh ulama hadis. Setiap daripada langkah. Tapi ada syarat lah. Syarat dia tadi, yang saya sebut tadi adalah yang disebut oleh Nabi SAW kat sini. Dia mandi, seumpama dia mandi junub, kemudian dia pergi awal ke masjid, kemudian dia duduk dekat dengan imam. Kemudian dia tak terbatal pahala Jumaat dia dengan dia bercakap ataupun dia tak fokus, dia bermain ketika khutbah. Cukup 4 syarat ni, dia dapat ganjaran untuk satu langkah seumpama 365 hari dia puasa dan dia qiyam. Subhanallah. Allahu Akbar. Sangat besar pahala ni. InsyaAllah saya buat VTT khas untuk berkaitan dengan hadis ni. Tapi syarat ni kena amal lah. Sebab dia ada syarat dia. Dia ada 4 syarat utama ini. Tapi sebenarnya hadis yang sebelum ni saya dah ceritakan. Ada beberapa syarat yang lain juga. Tapi yang hadis ini sahaja, dia menceritakan hanya cukup 4 syarat ini dapat ganjaran yang terlampau sangat-sangat besar. Subhanallah. Hanya dengan 4 syarat ini apa? Dia mandi sunat Jumaat, yakni seumpama dia mandi junub, kemudian dia pergi awal, dia hadir awal ke masjid, kemudian dia duduk dengan imam. Jadi kalaulah andai kata dia tak mandi, gugur satu syarat, tak dapat dah. Ataupun dia pergi lewat, dia bisa sampai tu imam dah naik, khatib dah naik member, terlepas syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, dia duduk dekat dengan imam. Bukannya dia datang awal, kemudian dia duduk kat belakang. Orang kita kan, orang Melayu kita, terima kasih siapa ni semantap, yang pergi dekat orang Melayu kita, datang awal masjid, duduk belakang. Itu bukan duduk belakang ni, itu kelebihan untuk kaum wanita sahaja. Kaum wanita sebaik-baik soft mereka adalah belakang sekali. Kita jangan jadi macam perempuan pula. Kita jantai ni, kena jantai bila datang awal duduk depan, soft yang pertama. Kelebihan untuk lelaki ni soft yang pertama. Syarat yang ketiga, dekat dengan imam. Syarat yang keempat, dia tak terbatal. Dengan apa? Dengan dia bercakap ataupun tadi dia main. Nabi buat contoh tadi, dia main batu-batuan. Tapi pada zaman sekarang contoh dia main phone. Ini antara contoh paling mudah lah. Tengah dalam khutbah tu, dia boleh scroll phone, main-main. Itu termasuk dalam perkara yang membatalkan Jumaat dia. Bukan hanya dia bercakap sahaja, dia buat perkara yang menunjukkan dia tak fokus kepada khutbah pun boleh membatalkan. So 4 syarat ini dia buat dengan betul setiap daripada khutbah. Tapi kat sini dalam hadis ni ada dalam riwayat lain, dia ada sedikit matan tambahan, wa masya wa lam yarkab. Dia berjalan bukan dia menaiki kenderaan. Jadi kalau dia naik, kalau zaman dulu naik kuda, naik unta ke naik keldai, zaman kita sekarang naik kereta, naik kenderaan, naik motor, yang tu tak kira. Hadis ni dia khususkan untuk orang yang berjalan sahaja. Jadi dia berjalan satu langkah 365 hari dapat pahala puasa dan qiyam.
Satu langkah lagi dapat 365 hari ganjaran puasa dan qiyam. Langkah ketiga, langkah keempat, langkah. Jadi saya cakap tadi kalau 100 langkah seumpama dia dapat ganjaran 3000 tahun puasa dan juga qiyam. Subhanallah. Jadi ganjaran ini terlampau besar. Jadi berhenti sampai sehingga sini dulu sebab tempat saya ni Mahat dia kejap lagi dah nak komat dah. Jadi mudah-mudahan live kali ini bermanfaat bagi siapa yang hadir. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. أقول ما سمعتم لعله ينفعني وإياكم وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.